Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan kathiran pada Al-Fadhil Ustaz Imam Nawawi hafizahullah ta'ala di atas bacaan surah Al-Mulk seperti tadi. Mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang mengikuti bacaan tersebut dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat untuk sekalian, insya-Allah bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Maizal Rahman Tuku Pasir Gudang yang akan bacakan kitab wasiat Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita telah pun sampai pada muka surat yang ke-50. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak pada kelebihan tajuk, kelebihan-kelebihan amalan, insyaAllah akan dikupas, akan diulas oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar lagi insyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita masih ada kekosongan, kongsikan link kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat, kepada ahli keluarga yang mungkin terlena, yang mungkin belum bersedia untuk bersama dengan kita. Mudah-mudahan mereka juga terlibat sama dalam majlis usrah pada malam ini. Jadi itu saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Maizal Rahman hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan pengisian usrah pada malam ini. Falyatafadhal mashkuran majura. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Kelebihan amalan. Ketahuilah olehmu, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya akhlak yang mulia merupakan perkara yang paling berat timbangannya pada hari akhirat kelak. Ia akan membawa pemiliknya kepada darjat orang yang berpuasa serta mendirikan ibadat malam. Dan sesungguhnya orang yang menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan menghubungkan dengannya. Dan sesiapa yang memutuskan silaturahim akan diputuskan Allah Ta'ala hubungan dengannya. Dan sesungguhnya amalan yang paling utama adalah mendirikan solat pada waktu-waktunya, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa, kemudian berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya simpulan iman yang paling utuh adalah cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sabar itu sebahagian daripada iman, umpama kepala bagi badan. Kunci kepada semua urusan adalah doa. Maka sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki dan mengangkatnya. Dialah juga yang menyesatkan siapa yang dikehendaki serta menghinanya. Oleh itu sewajarnya engkau sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala urusan dan menyerahkan urusanmu kepadanya, yakni kepada Allah Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang perlu kita lakukan dengan kehidupan kita yang sementara, dengan umur kita yang singkat, dengan peluang kita yang terbatas di dunia ini, ialah merebut sebanyak mungkin pahala-pahala dan melakukan sebanyak mungkin amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Oleh kerana umur kita tak panjang, sebagaimana kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza zalik. Umur umatku antara 60 sehingga 70. Hanya sebilangan kecil sahaja yang dapat melebihinya. Maka ini umur kita dan ini tempoh kita. Maka menjadi suatu kecerdikan kita ataupun menjadi satu keutamaan untuk kita mengetahui amalan yang ada kelebihan. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in senantiasa bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Apakah amalan yang paling Allah suka?
apakah amalan yang paling baik, apakah sedekah yang paling baik, apakah yang paling baik. Demikian mereka bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sekadar nak tahu amalan yang baik, mereka nak tahu amalan yang paling baik. Mereka nak tahu amalan-amalan yang mereka akan meraih keuntungan yang banyak. Maka ini yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dalam kita beramal, ialah kita mencari amalan yang punya kelebihan yang banyak. Tetapi bukan maksudnya ialah kita memilih-milihnya, tetapi kita memberi keutamaan. Kan itu kita lihat bagaimana Syekh menyebut beberapa tingkatan amalan yang mulia. Amalan yang pertama yang disebut ialah akhlak yang baik. Iaitu kesibukan kita memperbaiki akhlak kita. Sehingga kita membawa akhlak yang baik ini dalam kehidupan kita. Dan akhlak yang baik ini adalah ibadat. Bahkan kadang-kala akhlak yang baik ini mengatasi ahli ibadat yang solat di malam hari, yang berpuasa di siang hari. Dan perkara kedua yang disentuh ialah menjaga silaturahim. Dek kerana besarnya pahala silaturahim. Dan perkara yang ketiga ialah melakukan amalan-amalan pada awal waktunya dan yang ada kelebihan-kelebihan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus seperti mentaati ibu bapa dan berjihad pada jalan Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang nak disampaikan oleh Syekh, yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Ibn Qudamah ialah bagaimana kita nak jadikan hidup kita, benci kita, sayang kita, suka kita hanya kerana Allah SWT. Semua perkara yang kita sayang kerana Allah. Semua perkara yang kita benci ini juga kerana Allah SWT, kerana perbuatan itulah yang menyempurnakan iman kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-imana. Siapa yang suka kerana Allah, benci kerana Allah, dia beri kerana Allah, dia jadi kedekut pun kerana Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Baik, ini amalan yang paling mulia. Jadi kita nak halusi amalan ini supaya kita tahu bila Syekh menyebut secara ringkas. Jadi sebut amalan pertama ialah akhlak yang baik. Tuan-tuan sekalian, bila sebut akhlak yang baik, dia merupakan teras dalam dakwah Islam, bukan teras dalam ibadat Islam. Kerana kesemua ibadat itu bertujuan, bermaqasid, berobjektifkan kepada pembentukan akhlak. Sama ada puasa kita, sama ada zakat kita, sama ada haji kita, sama ada solat kita, semua ibadat kalau kita perhatikan, Allah mentaklirkan, menyebut dia punya asasnya ialah bagi membentuk akhlak kita. Bagi membentuk perangai kita. Bukan kita tidak dianggap sebagai orang yang punya kesempurnaan iman sehingga terbentuk akhlak yang baik. Akhlak kita dalam tutur kata kita, akhlak kita dalam memegang amanah, akhlak kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, dalam jual belinya, akhlak kita dalam muamalah kita dengan manusia, dengan jiran tetangga dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana akhlak ini dia ada 8 kelebihan utama yang disebut oleh para alim ulama. 8 kelebihan utama. Yang pertama, kerana akhlaklah ramai orang masuk syurga. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dalam satu hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi penjamin istana dalam syurga, istana di pinggir syurga bagi orang yang sanggup meninggalkan perbalahan walaupun dia betul. Dan aku menjamin istana di tengah syurga bagi orang yang sanggup meninggalkan penipuan walaupun bergurau. Dan aku menjadi penjamin istana di puncak syurga bagi orang yang baik akhlak. Sebab itu asas pertama bila baik akhlak, kita layak untuk berada di puncak syurga Allah. Kerana itu kita nak bentuk akhlak kita, nak baiki akhlak kita. Yang kedua kata ulama, akhlak yang baik ini adalah satu petanda Allah Ta'ala sayang kita. Bila Allah sayang seorang hamba, Allah jadikan akhlak dia baik.
Kerana Allah menyukai orang-orang yang berakhlak baik. Kita baca dalam Al-Quran, Allah menyebut wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan suratul Baqarah ayat 195. Dan hendaklah kamu sentiasa buat baik. Allah Ta'ala suka orang buat baik. Yang orang-orang yang berakhlak baik. Maka disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi bersabda, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqan. Hamba yang paling Allah sayang yang akhlak dia baik. Sebab itu kalau kita nak tengok bagaimana sayang tak sayang Allah pada kita, bagaimana kesungguhan kita membentuk akhlak. Nilai cinta Allah pada kita, akhlak kita. Kalau tuan-tuan kita punya akhlak, maka itu tanda Allah sayang. Kerana Allah suka orang yang akhlak baik. Dan yang ketiga, kata para ulama, ia juga menjadi sebab baginda sallallahu alaihi wasallam cinta pada kita. Sebab Rasulullah membawa akhlak. Sehingga baginda menyatakan innama bu'ithtu liutammima mahasinal akhlak wa fi riwayatin makarimal akhlak. Aku dibangkitkan bagi memperelokkan akhlak kamu. Karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Dalam riwayat Tirmizi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku sayang, yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, yang paling baik akhlak. Tentang bila kita nak baginda sallallahu alaihi wasallam sayang pada kita, baik akhlak kita. Ia adalah amalan yang utama dan punya kelebihan yang utama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ia kali ukur untuk tahu orang tu dekat atau jauh dengan baginda. Kiamat kelak yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar berjiran dan mendampingi Rasulullah, ialah orang yang akhlak baik. Dan yang keempat, kata ulama, bahawa akhlak yang baik ialah bila ditimbang, dia jadi lebih berat daripada amalan lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ditimbang akhirat kelak melainkan akhlak yang baik. Dia ditimbang puasa, ditimbang zakat, ditimbang haji, ditimbang segala ibadah, lalu ditimbang akhlak, ternyata akhlak itu lebih berat. Dan yang kelima, kata ulama, kerana akhlak yang baiklah amalan pahala kita bertambah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yudriku bi husnil khuluq darajati qa'imil laili sa'imin nahar." Sesungguhnya seorang lelaki, dia dapat mengatasi dengan akhlak yang baiknya darjat orang yang bangun malam dan orang yang berpuasa siang. Tinggal orang yang jaga akhlak dia, dia dapat mengatasi orang yang qiyam waktu malam dan puasa waktu siang. Dan yang keenam, kata ulama, akhlak yang baik punca umur panjang dan punca negara makmur. Umur kita tuan-tuan jadi panjang. Disebabkan kita akhlak baik, kita pun tak suka gaduh, tak suka berbalah dengan orang, maka ini penyebab umur panjang dan penyebab harmoninya negara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyara wa yazidani fil a'mar, rawahu Ahmad. Baik akhlak, baik kejiranan, punca kepada makmurnya negara dan punca kepada bertambahnya usia. Dan yang ketujuh, kata ulama, ia menandakan kesempurnaan iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang Islam yang paling sempurna iman, yang akhlaknya paling baik. Dan yang ke-8 ialah sebaik-baik amalan. Ia amalan yang paling baik. Saya dah sebut tadi, umur kita pendek. Peluang kita ni terhad. Mungkin umur kita kat dunia 20 tahun, 30, 40 tahun. Tapi kita diminta memburu syurga Firdaus. Sehingga kata Nabi SAW, "Iza sa'altumul jannah, fas'alu Firdausal a'la." Kalau kamu memohon syurga, maka pohonlah Firdaus yang paling tinggi. Kan itu kita lihat, bila Nabi SAW berpesan kepada Abu Dhar, Nabi kata apa? "Alaika bihusnil khuluq wa tulis samt walladhi nafsu Muhammadin biyadih ma amilal khalaiqu bimislihima," rawahul Bazzar. Maksudnya, wahai Abu Dhar, maukah aku tunjukkan kepada kamu amalan yang paling mulia sekali?
iaitu hendaklah kamu memperelokkan akhlak kamu dan banyakkan diam. Demi diriku yang berada di tangannya, tidak ada amalan yang paling baik dilakukan oleh mana-mana hamba Allah. Bila kita sebut akhlak baik, tuan-tuan faham maksud akhlak baik? Akhlak baik bukan menunjukkan kita lemah. Dan juga tidak menunjukkan kita ni berlakon. Akhlak yang baik datang daripada hati. Dia bukan datang daripada zahir. Akhlak yang baik ini bukanlah bentuk perniagaan, tetapi dia bertunjangkan kepada akidah dan keyakinan kepada pahala yang disediakan oleh Allah. Ada orang berakhlak baik kerana ia perniagaan, yang mereka namakan sebagai perniagaan services. Di hotel nampak baik, layanan cara tunjuk pun macam ni, sila duduk. Itu akhlak baik ke? Ya, zahirnya nampak akhlak baik, tapi kalau dia bertunjangkan pada dunia, bukan itu yang dimaksudkan akhlak. Akhlak ini dia bertunjangkan kepada akidah dan keyakinan kita pada pahala yang disediakan oleh Allah. Sebab itu kita mampu bersabar dengan kejahatan akhlak manusia. Kalau sekalipun kita rugi, kita masih mampu mempertahankan akhlak kita. Tapi kalau akhlak itu bentuk perniagaan, bila rasa-rasa rugi, kita pun dah tak nak cakap lembut lagi dengan dia. Kita pun dah tak nak lagi buat baik pada dia. Sebab rugi dunia. Itu bentuk perniagaan. Kita bukan tunjuk akhlak bentuk-bentuk perniagaan. Umpama kita naik kapal terbang, nampak pramugara bagus ni akhlak dia. Kita pergi kat kaunter bagus ni akhlak. Kita pergi negara-negara bukan Islam, dia punya layanan Masya Allah, tip-top servis dia. Itu bukan akhlak sebenar. Kan akhlak itu base pada perniagaan. Kerana mereka nak mendapat reputasi yang baik, mereka nak dapat pujian. Kita akhlak ini bertunjangkan pada akidah. Keyakinan kita pada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila orang perubuk akhlak kita, dia maintain, dia terjaga. Kalaupun kita rugi dengan akhlak baik kita, kita nampak pahala yang menguntungkan. Kita nampak pahala yang disediakan oleh Allah. Baik, ini asas pertama ataupun amalan pertama yang kita nak cari kelebihan dengan berakhlak baik. Maka isteri berakhlak baik dengan suami, suaminya juga begitu. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan keluarganya, aku paling baik dengan keluargaku. Isteri nak jadi akhlak yang baik dengan suaminya, anak-anak juga begitu, kita dengan jiran tetangga juga begitu. Kita berlomba untuk jadi baik kerana mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, bukan untuk dipuji. Itu asas pertama yang disebut oleh Syekh Ibn Qudamah. Yang kedua ialah silaturahim. Tuan-tuan, bila kita sebut silaturahim, siapa maksud silaturahim? Sebab kita kadang-kadang menggunakan perkataan ini terlalu luas. Lalu kita sebut silaturahim pada orang yang sebenarnya bukan silaturahim. Artinya kalau kita berhubung dengan kawan-kawan, ini kita tak panggil silaturahim, kita panggil berukhuwah, bersaudara, tapi bukan silaturahim. Silaturahim kata ulama ada 3 pendapat ulama. Kita akan tarjih yang kuat. Yang pertama yang dimaksudkan silaturahim ialah orang-orang yang diharamkan kita berkahwin dengannya. Siapa? Abang kita, pak saudara kita, tok saudara kita. Yang diharamkan berkahwin di kalangan nasab kita, maka ini dipanggil silaturahim. Yang wajib kita pelihara dan wajib kita jaga. Yang kedua kata ulama ialah orang-orang yang mewarisi harta pusaka kita kalau kita mati. Kalau kita mati, dia akan waris harta pusaka kita. Maka itu namanya rahim kita atau silaturahim kita. Perkataan silah, sambung. Rahim artinya kerabat. Dan kita dah jadi bahasa Melayu silaturahimi atau silaturahim. Kita nak bersilaturahim. Tapi betul tak ayat tu kalau kita sekarang dalam dalam Zoom ini kita kata kita nak bersilaturahim? Kurang tepat. Kita boleh kata kita nak berukhuwah. Kita boleh kata kita nak bentuk persaudaraan, menguatkan persaudaraan Islam kita. Tapi kita tak sebut silaturahim sebab kita tak ada hubungan kerabat. Pendapat ketiga kata ulama, silaturahim ialah orang-orang yang merupakan saudara senasab melalui ibu dan ayah kita. Baik, ibu ayah kita apa? Adik-beradik ayah kita, anak-anak ayah kita, dan anak-anak pada adik-beradik ayah kita, atuk nenek kita, anak-anak pada atuk dan nenek kita. Ini membentuk silaturahim. Di mana bila Allah menciptakan rahim, yakni hubungan kekeluargaan ini, kerana Allah telah mentakdirkan orang ni daripada puruk mana, maka rahim ini bergantungan di arash sambil berkata,
Man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ya Allah, siapa yang hubungkan aku, engkau hubungkan dia denganmu. Siapa yang memutuskan aku, maka engkau putuskan hubungan denganmu. Kita tuan-tuan sekalian, bila kita dah besar, kita dah berkahwin, apa berlaku pada silaturahim kita dengan adik-beradik kita? Suam-suam kuku. Sebab kita akan rapat dengan orang yang dekat dengan kita. Setaman dengan kita, satu pejabat dengan kita, mungkin satu alumni dengan kita, mungkin satu jabatan, mungkin satu grup kita. Tapi kita macam adik-beradik yang sedangkan waktu kecil cukup rapat kita ni. Waktu kecil cukup akrab. Tiba-tiba bila kita dah besar, kita dah punya kerjaya, seolah adik-beradik ni macam orang asing juga. Kawan lebih mudah jumpa berbanding adik-beradik. Kawan lebih mudah kita telefon berbanding adik-beradik. Kalau kita pak saudara, nenek saudara, itu lagi susah. Sebab itu rahim ini, dia menuntut hak dia. Sebab dia yang memulakan kita berkenalan dengan manusia. Pertama kita lahir yang dah ada abang kita, kakak kita, pak saudara kita. Ini orang pertama ada dalam lingkungan keluarga kita. Sebab itu orang yang memutuskan silaturahim ini akan dilaknat oleh Allah dan tak boleh masuk syurga. Nabi menyatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan surah Ar-Ra'd ayat 21 apa kata Allah? Orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan mereka sambung. Apa dia? Silaturahim. Dan mereka takut Tuhan mereka. Mereka takut kesudahan hisab yang tidak baik. Sebab itu bila seorang memutuskan silaturahim, perbuatan ini boleh menyebabkan Allah melaknat dia. Bahkan disebut dalam hadis, di antara dosa yang Allah segerakan balas. Ada dua dosa yang Allah segera balas. Yang pertama zalim, al-baghyu. Yang kedua ialah putus silaturahim. Bahkan orang yang putus silaturahim ni umur dia pendek. Umur pendek, ya umur pendek. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Nabi sebut, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang nak rezeki dia banyak dan nak umur dia panjang, maka hendaklah dihubung silaturahim. Mukhalafah, kefahaman sebaliknya di sini, kalau orang terputuskan silaturahim, umur dia pendek, rezekinya sikit. Sebab itu tuan-tuan jangan pandang mudah silaturahim. Silaturahim kita ni yang saya katakan kita pernah membesar dengan mereka, pernah berhidup dalam lingkungan mereka, tiba-tiba dengan mudah kita lupakan. Sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, sambunglah silaturahim. Walaupun yang sana tak minat nak sambung. Sebab itu kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi, walakin al-wasil alladhi iza quti'at rahimuhu wasalaha. Rawahul Bukhari. Bukanlah penghubung silaturahim itu bila mana dia dihubung. Tetapi penghubung silaturahim itu bila diputuskan maka dihubung. Maksudnya bagaimana? Tuan-tuan, kita kan macam gini. Orang senyum, kita senyum. Orang tegur kita, kita tegur dia. Orang ziarah kita, kita ziarah dia. Kenapa tak baik dengan abang? Abang tu Ustaz, kita buat jamuan kahwin, dia pun tak datang. Abang tu Ustaz, dia pun tak pernah telefon kita, yang kita nak telefon dia, kenapa? Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksudkan sambung. Bila orang buat baik, maka kita balas baik. Bukan. Orang yang tidak baik dengan kita, kita sambung. Memang abang kita tak tegur kita. Even tak telefon kita. Tapi kita telefon dia. Kita tegur dia. Adik kita pun tak pernah peduli kita. Semenjak dia duduk luar negara Ustaz, tak ada maklumat pun kita dapat tahu. Hubung dia. Jangan dia ambil kira kerana dia tak bersemangat menghubungi kita lalu kita buat sifat yang sama. Tentang akhlak ni, kita berlawanan arus. Bukan kerana dia baik, kita baik. Kalau dia jahat, kita pun, kalau dia jahat sekali, saya 10 kali jahat. Bukan begitu. Kalau sekiranya silaturahim kita, adik-beradik, pak saudara, nenek saudara, tok saudara, tak berapa hubung kita, tak SMS kita, tak telefon kita, tak zam, kita nak mulakan. Sebab itu Nabi kata, laisal wasil. Yang benar-benar menyambung silaturahim bukanlah seorang yang ditunggu dibalas. Tetapi dia memulakannya waktu diputuskan silaturahim. Jadi tuan-tuan, bila kita nak hubung silaturahim, apa yang patut kita buat?
Cukup tak kita telefon, SMS, WhatsApp, Telegram, ataupun kita sekali-sekala tegur dia dengan hantar link ceramah. Dan hantar juga link ceramah untuk abang kita, kakak kita, nenek kita. Ya, dia dianggap kita sedang menghubungkan silaturahim. Dan cara menghubungkan silaturahim mengikut keadaan dia dan keadaan kita. Saya teringat apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Waktu beliau berkomentar bagaimana kita nak mengharmonikan silaturahim. Kata beliau, silaturahim hiyal ihsan ilal aqarib ala hasabil wasil wal mausul. Fataratan takunu bil mal, wa taratan takunu bil khidmah, wa taratan takunu bil ziyarah, wassalam wa ghairu dhalika. Silaturahim ini mengikut kepada kerabat, mengikut keadaan orang yang menyambung dan orang yang disambung. Kadang-kadang kita gunakan harta, kadang-kadang kita gunakan khidmat, kadang-kadang dengan ziarah, kadang-kadang dengan beri salam dan apa sahaja. Kadang-kadang kita mesej ya Assalamualaikum. Kadang-kadang sebab kita duduk dalam grup tu, kita tak live grup, duduk je dalam grup tu. Walaupun jadi CCTV je orang cakap. Family kita, family Tok Mak Uban contohnya, duduk situ jangan keluar. Merepuk dalam tu tak apa. Sebab kita dah letak satu langkah menghubung silaturahim. Jangan family pun live group. Tak nak Ustaz, saya nak live group. Tak suka saya. Dia tak berapa agresif dia punya group ni Ustaz. Tak banyak maklumat Ustaz. Maklumatnya lagu-lagu lama je masuk. Maklumatnya Ustaz, cerita lama. Kita ni orang yang jadi orang upgraded ni. Upgrade selalu maklumat. Jangan begitu. Kita kena raih. Sebab itu saya katakan satu benda yang amat mendukacitakan. Adik kita yang pernah dalam perut yang sama dengan kita, abang kita, kakak kita, pernah seperut, tiba-tiba kita lupakan dia. Dan kita ada kawan. Sebab itu di antara tanda akhir zaman, kita lebih rapat dengan kawan-kawan kita. Even daripada ayah kita sendiri. Sabda Nabi SAW, inna min asyrat sa'ah. Antara tanda kiamat, an yajfu abahu. Seorang itu dia pun tak rapat dengan ayah dia. Dia rapat dengan kawan. Hari ni tuan-tuan yang paling kita rapat siapa? Kawan. Hari ni kawan. Kawan ni segala-gala ni. Kita sedih kalau kawan kita tak tegur kita. Tapi adik-adik, biar pi lah dia. Ini kesilapan besar kita. Rahim tu dia menuntut akhirat kelak. Rahim menuntut. Sebab tu kita kena tahu besarnya rahim tadi. Sehingga para ulama menyebut beberapa perkara yang perlu kita buat. Antaranya mendoakan untuk mereka. Doa supaya pak saudara kita, anak saudara kita, semua mereka dia beri kebaikan. Ini hak yang perlu kita buat. Di antaranya ialah tuan-tuan sekalian, kalau dengar ada berbalah, menjadi tanggungjawab kita cuba menyelesaikannya. Halun nizam. Macam mana nak saya dengar dia berbalah? Dengar abang-abang berbalah, dengar adik kakak berbalah, dengar pak saudara berbalah. Kita ni tuan-tuan adik-beradik ni macam bengkeng sikit. Tapi kawan-kawan macam pemaaf sikit. Tu nampak akhlak Nabi. Dengan adik-beradik ni macam tak boleh nak praktik akhlak. Sebab datang kerah kem belaka. Dia nak marah semua. Cepat berbalah. Padahal mereka lah orang yang pahalanya lebih besar kalau kita buat baik. Sehingga kata Nabi SAW, Nabi kata, inna sadaqata alal miskin sadaqah. Wa ala dhirrahim isnatani sadaqatun wasilatun. Sedekah pada orang miskin satu pahala. Tapi sedekah kepada rahim kita dua pahala. Sedekah dan rahim. Atau kalau kita belajar dalam bab jemputan, bab walimah. Tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya kawan kita jemput jamuan kahwin anak dia. Lepas tu pak saudara kita pun jemput juga. Mana lebih didahulukan? Pak saudara kita ni sudden death dia bagi ni. Sudden death. Esok nak kahwin baru hantar kad. Kawan kita lagi 3 bulan dah hantar kad. 3 bulan nak kahwin. Mana kita kena utamakan? Kalau kita mengerti fiqh, jangan cerita secara emosi kita. Dia 3 bulan, Ustaz. Kita utamakan. Bukan, utamakan rahim. Walaupun dia sudden death je. Atau tak lupa kad. Dia telefon je. Kau datang, aku buat jamuan. Kena pergi yang ni. Hebatnya silaturahim. Sebab tu kita tuan-tuan jangan kita pandang rendah silaturahim ini. Ia satu amalan pahala yang besar berganda. Sebab tu Imam Ibn Qudamah menyebut tentang silaturahim. Selepas dia menyebut tentang akhlak, dia pergi pada silaturahim. Maksudnya akhlak paling baik kalau kita nak terjemahkan pada silaturahim kita.
Biar nampak lebih berakhlak dengan adik-beradik kita berbanding orang luar. Biarlah kita nampak lebih pemurah dengan adik-beradik kita berbanding orang luar. Biarlah kita lebih nampak penyabar kita. Biarlah lebih nampak kita mesra. Biar nampak semua benda tu. Ini amalan yang terbaik. Dan yang ketiga, bila Imam Ibn Qudamah sebut ialah amalan-amalan yang punya keutamaan. Solat awal waktu, berbakti pada dua ibu bapa, berjihad pada jalan Allah. Sebab bila Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Amalan mana yang lebih utama? Maka jawab Nabi SAW, as-salatu fi awal waktiha. Birru walidain wal jihadu fi sabilillah. Solat di awal waktu, buat baik pada dua bapa dan berjihad pada jalan Allah. Baik, kalau dalam kita memahami amalan yang paling mulia, bagaimana kita nak nilai satu amalan paling mulia? Di sini disebut 3 amalan, iaitu solat awal waktu, berbakti pada dua bapa, kemudian berjihad pada jalan Allah. Namun, saya suka kepada apa yang disebut. Kalimah, bila saya sebut tadi, para sahabat Ridwanullah yang ajma'in, dan demikian para salafus salih, demikian para ulama', mereka nak tahu amalan yang paling baik apa dia. Kita pun kalau periksa, antara A, B, C, D, E pangkat, kita nak apa? A. Walaupun B itu lulus dan juga dianggap berjaya, kita nak A. Kalau boleh A plus, bukan A minus. Kalau boleh kita nak mumtaz. Mumtaz pun nak murtafi'. Bukan mumtaz biasa, atas pagar. Murtafi'. Kalau boleh darajah syarafil ula. Ini peringkat pertama. Baik, dalam amalan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Pandangan ulama' tentang bagaimana kita nak nilai amalan itu afdal. Selain daripada solat awal waktu, selain daripada berbakti pada dua ibu bapa, berjihad pada jalan Allah. Macam mana kita nak mengenali amalan yang punya pahala yang besar? Sebab kita nak buat. Saya dah kata modal kita tak banyak, umur kita pun tak banyak, peluang kita tak banyak, tapi kita nak rebut pahala yang paling besar. Maka para ulama' menyebut, ini pandangan ulama', bahawa nak tahu amalan tu pahala besar ada 4 pandangan ulama'. Pandangan pertama berkata, mana-mana ibadat yang paling suka kita buat, itulah pahala besar. Kita ni, tuan-tuan sekalian, apa yang paling suka kita buat? Ustaz paling suka buat senyum, Ustaz. Senyum, pahala tu besar. Saya memang muka ketat, muka saya Ustaz memang macam Genghis Khan. Memang tak boleh senyum langsung. Cuba senyum, pahalanya besar. Apa amalan yang paling susah kita buat? Saya nak keluar duit payahnya, Ustaz, kedekutnya saya. Okey, lawan. Maka pahala lebih besar. Apa sahaja yang susah untuk kita buat, maka dia jadi pahala besar. Pendapat kedua kata ulama', iaitu mana-mana amalan yang mampu membuang hawa nafsu kita. Sehingga kita menjadi zuhud pada dunia kita. Yang ini memandang rendah pada dunia kita. Maka itulah amalan yang paling mulia. Sehingga kita tak pedulikan dia, sehingga kita tak pernah berfikir dengannya, sehingga ia tidak menghalang kita daripada ingat Allah. Maksud amalan paling mulia, jangan fikirkan hal dunia. Jangan fikir. Jangan waktu solat fikir projek tu, projek ni, jangan. Lupakan. Kita melihat dunia dengan melihatnya sebagai dengan nilainya yang sebenar, bukan nilai spekulasi dia. Nilai dunia sebenar mati ditinggalkan. Nilai dunia sebenar fana binasa. Itu yang sebenar. Nilai spekulasi dia, dunia ni bagus, dunia ni kalau kita banyak kita jadi bahagia dan sebagainya, itu cuma spekulasi. Realitinya nilai bahagia kita bukan dengan harta. Kita tengok dengan nilai ni. Jadi orang yang berjaya mempunyai sifat zuhud dalam dirinya, maka ibadat yang dibuat semuanya mulia. Yang ketiga kata ulama', apa yang manfaatnya boleh dikongsi oleh orang lain, maka ibadat ni lebih mulia. Baik, kita tahajud seorang-seorang. Kita je dapat. Bagus tak? Bagus. Tapi kalau kita boleh buat benda lebih mulia, kita ajar ilmu pada orang, manfaatnya lebih besar. Kita kongsi ilmu, manfaatnya lebih besar. Kita kongsi apa yang kita tahu. Apa sahaja manfaat lebih besar, pahalanya lebih besar. Dan yang keempat kata ulama' ialah amalan yang paling afdal mengikut waktu dia, mengikut keperluan. Kalau ketika itu ialah dengar azan, yang paling mulia lah solat. Kalau waktu itu ada orang miskin mohon pertolongan, yang paling mulia ialah tolong orang miskin. Kalau waktu sekarang ialah kita menyokong pembentukan negara yang adil, negara Islam yang adil, maka ini yang paling afdal. Kalau sekarang yang paling penting ialah kita bina sistem pendidikan, jaringan pendidikan yang baik, yang efektif, yang berdaya saing, yang maju, maka itu lebih mulia.
kita akan melihat waktu ini mana yang lebih mulia. Okay, ini pandangan ulama terhadap amalan-amalan yang mulia. Jadi kalau tuan-tuan bila kita nak buat satu amalan, kita tengok manfaatnya. Saya suka gabungkan semua. Yang pertama, kita mengambil kira manfaatnya untuk ramai orang ke atau kita je. Sebab itu kalau kita masak pun, kita nak manfaatnya untuk semua orang rasa. Kita pun masak banyak-banyak. Sebagaimana salah seorang isteri Nabi SAW yang digelar Ummul Masakin, yang bila dia masak banyak, dia beri pada jiran-jiran sekali. Jadi kita dah buat kebaikan yang banyak. Kalau kita datang hadir kuliah, kita bukan datang seorang-seorang, kita jemput kawan-kawan kita sekali. Maka kita buat amalan yang mulia. Kita tak buat seorang, kita nak kongsi. Dan kita buat mengikut keadaan waktu yang sesuai ketika itu. Kemudian Syekh Ibn Qudamah menyebut perkara yang berikutnya ialah biar kita membentuk sayang kita, benci kita kerana Allah. Tuan-tuan, bila kita tengok orang ni sayang tak? Sayang ni benci, ni sayang ni benci. Baik, apa kita punya kayu ukur sayang dan benci kita? Tengok cucu sayang tak? Sayang. Tengok anak? Sayang. Tengok orang sebelah? Tak sayang. Tengok budak lain? Tak sayang. Baik, kita lihat ukuran syarak dalam membentuk sayang ataupun tak sayang. Kita diajar sayang bila mana Allah Ta'ala perintah kita sayang. Kita diajar hormat bila mana Allah suruh kita hormat. Misalnya dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami orang yang tak sayang anak-anak kecil dan tak hormat orang tua. Maka saya dengan asal tadi, saya sayang anak-anak kecil. Dan saya hormat orang tua pada saya. Maka saya membina sayang saya di situ dengan apa yang Allah perintahkan. Saya bukan sayang kerana hawa nafsu. Kalau saya sayang isteri saya kerana Allah. Macam mana kerana Allah? Artinya kalau isteri saya buat benda salah, saya kena tegur. Isteri saya pun sayang saya kerana Allah. Kalau saya ada buat silap, dia kena tegur. Jangan tanam sayang tak tegur. Anak-anak kita tidur tak semayang, geraklah dia. Ustaz, siang anak, penat dia tu. Biarlah dia tidur. Jangan sayang anak tak? Sayang kerana Allah ke kerana nafsu? Kerana Allah, kalau kerana Allah gerak, biar dia bangun solat. Dah lama dah tidur tu, biar dia bangun solat. Latih anak biar dia puasa. Suruh anak pergi belajar Quran kalau betul-betul sayang. Jangan sayang saya. Kesianlah Ustaz kalau hantar ngaji nangis. Kalau hantar nyanyi, dia tak nangis, dia seronok. Lompat Ustaz. Kita pun tak apalah, biarlah dia belajar benda dia suka. Jangan. Itu bukan sayang kerana Allah. Kita satu jenayah pendidikan. Bila mana kita biarkan anak kita membesar tanpa tanggungjawab, kita mengajar agama pada dia. Ini jenayah pendidikan. Tadi ini tanggungjawab ayah. Satu jenayah yang salah. Mana kita mak ayah atas nama sayang kita pada anak-anak. Kita bentuk dia solat, kita bentuk dia pandai ngaji dan semua perintah-perintah Allah. Sebab itu Nabi kata apa? Muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak-anak kamu solat pada usia 7 tahun. Dan pukul mereka pada usia 10 tahun kalau mereka enggan. Tapi kalau kita sebut pukul, tuan-tuan, kita kena faham konsep pukul. Para ulama bagi beberapa syarat. Syarah kepada ini. Yang pertama, bukan pukul mencederakan. Yang kedua, pukul tu kita confirm dia boleh berubah. Kalau dia tak berubah, jangan pukul. Tak, saya pukul macam mana tak berubah. Stop pukul. Sebab kalau kita pukul lagi, kita akan over. Tujuan kita pukul nak suruh dia berubah. Kalau dia tak berubah, jangan pukul. Nanti kita dah mendera, bukan lagi memukul mendidik. Ini syarat yang penting kita tahu. Jangan mentang-mentang sebut pukul, dia pukul betul. Terus pakai tongkat semambu pukul. Tak boleh pukul, jangan. Dia ada syarat. Dia ada dawabit. Dia ada, kita katakan, peraturannya. Kemudian beliau menyebut satu benda yang juga satu kelebihan amalan, iaitu sabar. Tuan-tuan, sabar ni, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dan meninggalkan maksiat. Ini memerlukan sabar. Kita bila buat taat, nak ngaji, nak sampai pandai 3 bulan, 4 bulan, Allah kena sabar. Kita nak faham agama ni, tuan-tuan, kena sabar. Kita dalam menjalani perintah Allah nak tunggu masuk syurga ni, kena sabar. Sampai masa kita matilah. Ustaz, saya tak sabarlah nak mati, nak masuk syurga lah Ustaz. Sabar, tunggu masa ni. Terus beribadat sampai Allah panggil kita. Jangan cepat-cepat nak mati pula. Buat ibadat sampai masa kita mati. Sabar. Dan beliau juga menyebut tentang semua urusan yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan, kuncinya dia bermula dari doa. Doa lah penting. Sebab itu kita doa, ya Allah,
Mudahkan aku untuk memperelokkan akhlakku. Allah mahassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, perelokkan akhlakku sebagaimana engkau perelokkan kejadianku. Allah ma'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku untuk aku sentiasa berzikir pada kamu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Ya Allah, aku mohon padamu supaya mudah untuk aku buat kebaikan, mudah untuk aku tinggalkan kejahatan, supaya aku mudah mencintai orang miskin, supaya engkau mengampuniku, merahmatiku. Ya Allah, kalau ada fitnah, engkau matikan aku sebelum fitnah itu berlaku pada diriku. Dan doa ini adalah ibu kepada semua urusan kita. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan hidayah itu datang dari Allah, bukan dari kita. Allah yang pilih kita untuk jadi baik atau sebaliknya. Allah pilih kita jadi taat atau sebaliknya. Ingat benda itu, bukan kita. Bukan kita menentukan kita jadi baik atau tidak. Bukan dengan kuasa kita, kekuatan kita. Ini kita katakan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan daripada Allah. Yang beri hidayah kita Allah. Sebab itu bila ahli syurga masuk syurga, apa ucapan disebut? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang beri hidayah pada kami. Kalau Allah tak beri hidayah, kami tak mungkin berada di sini. Kami tak mungkin dapat hidayah ini. Supaya kita tahu bukan kerana bijak kita, gagah kita, kuat kita, tapi ini kurniaan Allah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah kurniaan Allah yang Allah berikan siapa yang dikehendaki. Allah itu maha luas akan kurniaannya. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalilan minkum. Kalau tidak kerana rahmat Allah dan kurniaannya, kita semua ikut syaitan semua. Tapi dia rahmat Allah, walaupun syaitan goda kita banyak kali, alhamdulillah terselamat. Alhamdulillah kita sempat taubat. Alhamdulillah kita sempat minta ampun. Alhamdulillah kita tahu perangkat-perangkatnya. Alhamdulillah kita tahu jalan keluarnya. Maka ini amalan-amalan yang utama yang perlu menjadi keutamaan kita. Saya dah sebut tadi dan saya ulang, kita umur tak panjang, peluang kita ni terbatas. Maka carilah amalan yang paling baik untuk kita buat, meraih pahala yang paling banyak, kesempatan yang paling berguna ini untuk kita mendapat keuntungan. Untuk orang-orang yang kita sayangi mendapat keuntungan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Fadhil Tuan Guru Tuku Pasir Gudang yang telah menjelaskan tentang kelebihan amalan itu tadi, yang manakah yang paling afdal, dibawakan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan solat pada waktunya, pada awal waktunya, kemudian birrul walidain dan seterusnya, jihad fi sabilillah, kemudian perbincangan tentang pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan 4 satu persatu, dan kemudian berkenaan kepentingan silaturahim dan perbezaan di antara ukhuwah dan juga silaturahim. Hadirin dan hadirat untuk sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kuliah yang telah disampaikan oleh Fadil Tuku Pasir Gudang sebentar tadi, dan kita sekiranya kita mendapat sesuatu, Nabi SAW sebutkan balighu anni walau ayah, dapat satu ilmu yang baru kita sampaikan, walaupun satu kalimah, walaupun satu faedah yang ringkas, kita kongsikan kepada rakan-rakan kita yang mungkin itu adalah satu perkara ataupun ilmu yang baru kepada dia, sekiranya diamalkan dan kita akan mendapat faedah pahala yang berterusan selama mana ia disebarkan dan diamalkan oleh orang lain, insya-Allah azza wajalla. Al-Fadhil Tuan Guru, banyak soalan-soalan di sini. Saya baca dulu. Saya pilihkan antara yang pertamanya, sekiranya sekiranya kita telah cuba banyak kali untuk hubungkan silaturahim seperti dengan sepupu tetapi tidak dilayan, adakah kita perlu cuba dan cuba lagi? Terima kasih yang bertanya, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan soalannya. Baik, bila kita masalah yang saya dah sebut tadi, kita ada golongan yang tidak bersungguh-sungguh menghubung silaturahim. Namun apakah kita berwatak sama dengan mereka? Jawapannya tidak. Sebagaimana Rasulullah kata, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah yang dianggap menghubung silaturahim hanya kerana orang sana membalas kebaikan kita. Tetapi yang dianggap hubung silaturahim di sana cuba putuskan. Kita mungkin mendapati sikap yang kurang katakan kurang baik kalangan orang yang kita cuba hubungkan silaturahim di kalangan sepupu-sepupu kita, di kalangan adik-beradik kita mungkin. Namun jangan jadikan itu sebab untuk kita hentikan usaha kita.
atau menghentikan sifat pemurah kita. Kerana waktu mana kita melakukannya, pahala kita lagi besar. Sehingga bila seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal sekali?" Kata baginda SAW, "Afdalus sadaqati as-sadaqatu ala dzirrahim al-kashih." Sedekah yang paling baik sedekah kepada silaturahim yang perangai jahat tu. Kashih. Kashih ni dia macam kalau kita bagi tak terima kasih. Kalau kita tunjuk kita ni minat untuk baik, dia tak nak baik. Bagi salam, dia tak nak jawab. Ini panggil kashih. Kashih ni orang yang memang tak respon dengan kebaikan kita. Jadi kalau kita ada kelompok golongan ini, jangan kita bertindak macam dia. Tidak, kita samalah. Maka walaupun kita tak mendapat respon yang baik, bukan agak mengecewakan kita. Bila kita nak berbaik, dia kata, ni nak baik ada makna ni, ada makna ni. Ni mungkin sebab tu, sebab ni. Sebab itu kita dah sebut, kita bina kebaikan kita kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita akan dengar macam-macam. Benda-benda bagi menguji keikhlasan kita. Tapi kita bermujahadah, kita lawan doa pada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah untuk terus buat baik. Kalau nanti dia mati, kita ziarah. Nanti dia sakit, kita ziarah. Walau dia tak berbuat demikian kepada kita. Kita sakit, dia tak ziarah. Bila ada keluarga kita kematian, dia pun tak nak ziarah, tak nak datang, tak apa. Itu dia. Sebab kita dalam kebaikan, kita berlomba. Kita bukan buat baik kerana dia baik. Kita bukan senyum kerana dia senyum. Kita bukan memberi kerana dia beri. Kita bukan jemput dia kerana dia jemput kita. Tak, kita tak buat ibadat kerana ada balasan di sana. Kerana balasan kita, kita kata balasan kita sebenarnya, in ajriya illa 'ala Allah, balasan kita di Allah. Jadi kalau ada, dan memang ada pun, kadang-kadang saudara kita yang agak tak berapa responsif, tak begitu nak respon dengan kebaikan kita, maka terus bermujahadah. Buat, mudah-mudahan tadi kita dah beri panduan, doakan. Doa ni mustajab. Terutama kita doa di belakang dia. Kita doa yang kadang dia tak ada di hadapan kita, doa, "Ya Allah, satukan hati kami, damaikan hati kami. Ya Allah, jadikan kami sentiasa berukhuwah ataupun bersilaturahim. Jadikan kami sentiasa berkasih sayang. Habib ilaina. Jadikan kami saling cinta mencintai." Allahuakbar. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau sekiranya hubungan adik-beradik antara kakak dan juga abang ataupun kakak dan juga adik lelaki sebagai contoh, salah seorang di antara mereka adalah sebatang kara sebagai contoh. Jadi siapakah yang perlu jaga siapa? Kalau sekiranya rahim kita, adik-beradik dan sebagainya, mereka dalam keadaan tidak ada penjaga dan sebagainya, kalau kita punyai kelapangan, ruang untuk menjaga, kalau kita menjaga pahalanya besar. Tapi kalau kita pun ada komitmen dengan keluarga kita dan sebagainya, kita buatlah jalan dengan upah orang atau sebagainya, seorang dapat melihat dia, dapat menguruskannya. Memang kita tak boleh, kita pun ada anak, ada isteri, ada keluarga untuk kita jaga, dan mereka ni sebatang kara. Untuk kita masuk dalam keluarga kita mungkin ada masalah yang lain dan kita memang tidak dapat menangani dengan baik. Maka kita cari satu tempat yang boleh menjaga mereka, tapi daripada usaha kita, duit kita mungkin atau beberapa khidmat kita tolong hantar di tempat yang baik-baik, yang dia boleh, mungkin ada pondok-pondok yang mampu menerima dia supaya dia dapat belajar, dia dijaga dalam masa yang sama sampai kita tetap menziarahi dia. Jadi memang itu salah satu daripada kewajiban kita, tapi bukan maksud kewajiban kita ajak duduk bersama. Sebab tak semua orang mampu kerana sebab-sebab yang lain, faktor-faktor yang lain. Namun ada usaha dan ada jalan yang kita gunakan untuk mengambil berat tentang silaturahim kita yang mungkin sebatang kara atau mungkin bersendirian. Wallahualam. Barakallahu fiik, syukurallahu lak. Ada yang bertanya tentang adakah ceramah malam ini akan direkodkan rakaman. Jawapannya ada dan diturunkan di YouTube, ya, dan ada live YouTube itu akan terus ada di dalam YouTube. Soalan seterusnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita berbuat baik dengan tujuan nak silaturahim, tetapi kita masih bersedih hati atas layanan buruk daripada saudara kita itu tadi ataupun ahli keluarga kita itu, adakah kita akan mendapat pahala ataupun adakah pahala kita terjejas? Di antara usaha kita untuk dapat pahala ialah mujahadah. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh bagi mentaati kami akan tunjukkan jalan kepadanya, dan sesungguhnya Allah suka pada orang berbuat baik. Jadi kalau kita buat baik, responnya macam saya sebut tadi, tak memberangsangkan, kita pun sedih. Tapi dalam keadaan sedih kita tetap buat, maka kita dapat pahala.
kita tetap dapat pahala walaupun kita tak buat dengan rasa gembira dan sebagainya. Ada tekanan dia, ada rasa macam tak seronok dia, macam terpaksa je kita. Tak apa, buat, kita tetap dapat pahala. Kita mujahadah dan Allah pasti akan tunjukkan jalan keluar dan Allah pasti akan jadikan kebaikan itu ada kemanisan. Mungkin memerlukan satu tempoh, tapi terus buat. Jangan bila kita hilang mood, tak nak Ustaz, saya pun buat macam tak ikhlas je Ustaz, saya pun macam nak ungkit-ungkit pula ni. Jangan gunakan sebab itu bagi menghentikan kebaikan. Kebaikan tidak boleh dihentikan dengan apa pun sebab. Sebab saya tak ikhlas Ustaz. Jangan hentikan kebaikan hanya kita takut sebab kita tidak ikhlas. Atau nanti Ustaz dia cakap apa. Jangan hentikan kebaikan hanya kita takut orang tu kata apa. Ataupun saya tak baru semangat. Jangan hentikan kebaikan hanya kerana kita tak semangat. Kebaikan mesti diteruskan. Jadi kalau pun hati kita tak berseronok, tak bersedap, tak berikhlas, rasa nak ngungkit pula Ustaz, nak ngungkit, teruskan dan mujahadah. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah datangkan waktunya kita rasa kemanisan kebaikan kita buat. Tapi Allah suka kita buat kebaikan. Walaupun dalam keadaan kita tadi mood kita taklah berapa bagus, tapi bila buat baik Allah suka. Dan kebaikan akan memberi kesannya. Suka tak suka dia akan beri kesan yang baik pada kita. Allahu a'lam. Barakallahu fiik, syukrallahu lak. Link YouTube juga tadi boleh tengok di dalam ruangan chat dan juga direkodkan oleh Al-Fadhil Tengku Pasir Gudang dalam pertubuhan pengajian Islam, ilmu Islam dan kebajikan Pasir Gudang ya. Boleh tengok di link Facebook tersebut. Baik, soalan seterusnya Ustaz, berkenaan dengan kewajipan menjaga ayah dan ibu yang sudah uzur. Adakah dia terletak kepada adik-beradik lelaki ataupun adik-beradik perempuan? Kerana hari ini ramai yang kebanyakan anak-anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan, kakak ataupun adik perempuan menjadi mangsa kepada keadaan yang sedemikian rupa akibat abang ataupun adik lelaki maknanya lebih fokuskan kepada ahli keluarga perempuan, isteri dia. Kalau kita perhatikan Al-Quran, bila Allah menyebut wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu melakukan ihsan. Saya suka bahas perkataan ihsan. Kita bukan bahas siapa yang wajib. Memang kalau secara fiqhnya yang wajib menjaga ibu bapa itu ialah adik-beradik lelaki. Tapi bila kita perhatikan Al-Quran, Allah mentakbirkan khidmat pada ibu bapa dengan makna ihsan. Apa itu ihsan? Seolah-olah nak suruh semua adik-beradik, dia lelaki ke dia perempuan, berebut untuk buat ihsan kepada ibu bapanya waktu tua. Bukan untuk tolak menolak siapa yang patut jaga, siapa yang patut pedulikan, bukan. Masing-masing berebut untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu Allah tak sebut sebagai taat, tapi Allah sebut sebagai ihsan. Kenapa? Kalau sekadar taat kita mungkin buat dalam keadaan benci, tertekan dan sebagainya. Ihsan kita buat dengan penuh rasa seronok, penuh rasa ingin membalas jasa mereka, penuh dengan rasa kasih sayang. Maka ini makna ihsan. Bahkan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nampak secara zahir sepatutnya bila berkait dengan mak ayah tak patut kita berbalah siapa patut jaga, siapa berhak jaga atau siapa kena jaga. Tapi kita melihat ini peluang untuk kita berbakti. Cukup bila Nabi SAW berkata celaka orang yang ibu ayahnya tua, dia sempat bersama dengan mereka tapi dia tak ada kesempatan untuk berbakti dengan mereka. Celakalah mereka. Jadi memang secara fiqh anak lelaki. Secara fiqhnya memang anak lelaki. Tetapi takkanlah kita nak anak lelaki lah, dia lah berdosa. Tapi kita, mak ayah dia akan tengok anak mana yang lebih baik. Dia bukan tengok anak lelaki, anak perempuan. Yeah. Dia tak tengok pun anak lelaki ke anak perempuan. Dia tengok anak mana. Maka kita pula melihat mak ayah kita dengan ihsan. Bukan dengan melihat siapa yang patut, tapi siapa yang paling baik. Kerana itu orang yang menjaga mak ayah dia adalah orang paling baik. Bukan orang yang paling berhak jaga, tapi dia paling baik. Dan bila itu dalam dirinya tuan-tuan ada kebaikan, pasti dia tak akan melepaskan peluang. Dia kata saya akan menjaga. Walaupun dengan bayaran apa pun saya sanggup. Jadi tak sesuai kita bincang anak mana dan sebagainya. Patut ia rebutan kita. Walaupun secara fiqh saya dah jelaskan. Memang anak lelaki kita tak nafikan. Tapi bukan maksudnya anak perempuan lepas anak lelaki. Bukan saya tak berdosa. Mana ihsan kita? Kadang-kadang kita tengok kucing pun kesian. Takkan tengok mak kita tak kesian. Ihsan tu biar lebih tinggi daripada makam-makam daripada kita membicarakan tentang siapa yang lebih utama. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Soalan seterusnya daripada Encik Hani. Dia kata Muhammad, dia kata sekian Ustaz, bagaimana
yang mereka yang dikatakan sebagai baik hati tetapi lidah dia tajam. Wujudkah orang yang seumpama itu dari sudut akhlak? Kemudian bolehkah kita menjauhi diri daripada adik-beradik semata-mata untuk elakkan pergaduhan disebabkan adik yang ada sikap seperti itu tadi? Baik, dalam hadis Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau dia diam. Ada orang kata dia ni memang outspoken, dia mulut laser, Ustaz. Dia mulut longkang tapi akhlak baik, Ustaz. Hati dia baik, hati dia setelus salju di musim dingin, Ustaz. Hati dia bagaikan sekian. Kata itu cuma retorik. Dia kata ulama, mulut kita menterjemahkan hati. Hati ini umpama puyuh. Di dalamnya ada semua masakan. Manakala lidah itu umpama senduk. Maka senduk tadi bila masuk dalam puyuh, dia akan keluarkan apa yang ada dalam tu. Kalau dalam tu tom yum, keluarnya tom yum. Kalau dalam tu daging wayu, dia keluar daging wayu. Kalau dalam tu dia ada asam pedas, dia keluar asam pedas. Mulut ni, kalau dalam hati tu benda baik, dia keluar baik-baik. Kalau hati tu ada benda buruk, wasangka dan sebagainya, dia akan keluar. Sebab mulut ni cuma mentadbirkan apa dalam hati. Sebab tu syair kata apa? Innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alaihi dalila. Sesungguhnya perkataan itu datang dari hati dan lidah itu dijadikan sebagai dalilnya. Jadi saya tak nampak retorik ini betul. Dia macam Pak Kasar hatinya baik, tak hatinya belum cukup baik. Saya mungkin tak kata hati tak baik, saya kata hatinya belum cukup baik. Sepatutnya kalau hatinya benar baik, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata falyaqul khairan aw liyasmut, cakap yang baik atau dia. Saya ingat ada Salman Al-Farisi dia cerita, ada orang zaman Rasulullah, dia ni outspoken. Dia ni cakap lepas. Dia tak cerita pahala dosa. Dia rasa nak bercakap, dia cakap. Lalu kerana dia bercakap selalu, itulah punca nifak tumbuh di hatinya, maka dia menjadi golongan munafik. Maka dalam hadis yang sebut, Nabi kata, wa innar rajul la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang dia bercakap satu kalimah, dia tak peduli bahaya kalimah yang menyebabkan punca dia dibenamkan dalam neraka. Dia ingat laisa bihi ba'san, tak ada apa cakap ni, tapi itulah punca dia masuk dalam neraka dengan perkataan buruk dia. Dan itu Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatab. Setiap yang kecil atau besar yang kamu cakap, Tuhan tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang kita lafazkan ada raqib dan atid yang jadi saksi. Jadi jangan kita amalkan, tak apa Ustaz, saya memang mulut laser, hati saya baik. Hati saya macam Abu Bakar, lidah dia macam Abu Lahab. Tak, jangan kata gitu. Sebab lidah ni petanda hati. Kalaupun dia baik, saya kata belum cukup baik. Sehingga kamu dapat didik lidah kamu. Setiap hari jasad kita berpesan pada lidah. Nabi SAW berkata, setiap hari jasad cakap pada wahai lidah, kalau kamu betul, maka kami betul. In istaqamta, istaqamna. Wa in i'wajadta, i'wajadna. Kalau kamu bengkok, wahai lidah, kami pun bengkok. Kami pun kena kesan. Artinya, kulul a'dha, setiap anggota badan, mengingatkan lidah. Elok-elok wahai lidah, hati-hati wahai lidah. Kamu kalau betul, kami betul. Kalau kamu salah, habis kami bengkok. Dek, kita salah lidah, bengkok mata. Mata tak salah, mata jadi bengkok. Sebab apa? Lidah silap cakap. Dek, lidah silap cakap, akhirnya banyaklah kekurangan yang kita dapat. Sebab itu, jangan biarkan mulut kita ni bercakap tanpa kita katakan dilihat perkataan. Nilai perkataan. Sekalipun kita tak suka orang tu, maka cakap baik-baik. Sehingga kata Ibn Abbas, hati kami melaknat, tapi lidah kami tak bercakap melaknat. Walaupun hati kami melaknat dia ni, tapi lidah kami tak cakap dia yang buruk. Ini sebaik-baik cara muamalah kita. Wallahualam. Jadi lisan itu adalah bukti kepada apa yang ada dalam hati kita. Berhati-hatilah kena. Jadi lisan kita pastikan ada insurans lah, orang kata insyaAllah. Ni ada soalan penting juga Ustaz. Sekiranya kakak ipar mengaku menggunakan khidmat bomoh yang menyebabkan suami kita sakit bertahun-tahun lamanya untuk maknanya menyakiti suami kita, adakah berdosa sekiranya kita menjauhkan diri kerana takut dan trauma dan dalam masa yang sama kita telah maafkan dia? Kalau sekiranya kita dapati, kita rasakan ada kaum keluarga kita, mereka ni tak punya akhlak yang baik, dan kita tak nak mendekati mereka, takut terpengaruh lah. Atau mereka buatlah amalan-amalan khurafat tertentu.
dan kita bimbang mereka akan menggunakan kesempatan sebab kita dekat dengan mereka untuk menganiaya kita. Kita dah sebut tadi, cara kita berbaik silaturahim mungkin berbeza mengikut keadaan. Kalau memang kita duduk dengan dia, Ustaz, saya bukan tak suka lepak dengan mak saudara tok saya, tapi dia punya ngumpat boleh tahan, Ustaz. Oi, jangan, Ustaz, habis. Dia bukan cakap tepi kain, Ustaz, tengah kain, selok kain, habis, Ustaz. Jadi saya macam tak selesa duduk dengan dia. Saya terpaksa macam tak ada telinga, macam ngangguk setuju dan kena tolong tambah pula apa yang dia cakap. Jadi, apakah saya dianggap putus silaturahim? Jadi saya tak nak duduk. Dan dia kata, awak ni semua putus silaturahim. Tak nak berkumpul, kita nak beranak. Baik, kita lebih tahu apa yang baik untuk agama kita atau tidak. Menghubungkan silaturahim tidak semestinya. Sebab itu kita kata tadi, yang disebut oleh Imam Nawawi, ala hasabil wasil wal mausul. Kita bila nak hubung silaturahim ikut keadaan kita dan ikut keadaan dia. Kalau keadaan dia, kalau kita duduk, dia menyakit hati kita banyak. Dia banyak kutuk anak kita, dia kutuk suami kita. Kau punya suami lembik lah, aku nampak, bla bla. Kita tak tahan. Atau jauh sekali yang kalau jenis bomo-bomo pula misalnya, kita tidak mendekati, kita tak berhubung dengan dia dengan cara mendekati dia. Mungkin cukup dengan kita SMS, cukup dengan kita dalam grup, cukup dengan kita tanya khabar, cukup kita dengan menghantar makanan atau menghantar dia. Tapi kita tak muamalah direct dengan dia. Sebab kesan kepada kita. Maka itu tidak dianggap memutuskan silaturahim. Kita tetap mengambil cara-cara lain. Yang saya katakan Imam Nawawi sebut, ikut keadaan kita macam mana. Kalau kita memang tak boleh duduk dengan dia sebab dia buat benda-benda yang kita tak setuju, atau dia berada keadaan-keadaan yang tidak ikut agama misalnya, maka kita berhubung secara jauh. Hubung cara, kalau telefon pun telefon pakai video call je, VC je, macam ni je. Tak nak dekat-dekat, tahu kalau dekat nanti lagi teruk. Kalau video call ni agak-agak kalau dia melalui ke lain, kita pun macam putus line lah. Macam line dah habis lah, topak dah habis. Jadi pandailah kita demi menyelamatkan agama. Wallahualam. Barakallahu fiik. Soalan seterusnya, Ustaz. Wajarkah kita seorang isteri menuntut cerai kerana suami mengajarkan kita, isteri dan juga anak-anak akhlak yang buruk, walaupun kita cuba mengelakkannya dengan berdoa dan tidak mengikuti arahan dia, tetapi dia masih lagi still atau mungkin memaksakan akhlak-akhlak tertentu yang tidak bagus. Bolehkah menuntut cerai? Ya, baru ulama menyebut tentang bahagian-bahagian cerai. Kadang-kadang cerai itu sunat diminta bila mana ia melibatkan akhlak dan agama. Kalau kita mengetahui bahawa suami ini boleh memburukkan akhlak kita dan agama kita, maka harus kita meminta cerai demi menjaga agama. Namun, penyelesaiannya, kita tetap melihat penyelesaiannya dengan cara bersabar. Bersabar, dan selagi mana memang kita katakan kita masih utuh mempertahankan akhlak kita, agama kita, demikian juga anak-anak, maka teruskan sambil kita nasihat dan berdoa. Tapi kalau memang dah tak boleh, Ustaz, dia memang jadikan anak saya sendiri kadang-kadang jadi tak elok lah perangai, maka minta cerai itu kerana menjaga agama. Maka dia diharuskan, pokok kita masuk dalam sunat meminta cerai demi menjaga agama, demi menjaga agama anak-anak, maka ia dituntut. Namun saya katakan kalau kita ada cara yang lebih baik, sebab saya nampak dalam isu rumah tangga, yang paling baik dalam rumah tangga ialah bersabar. Segi satu tempoh. Saya tak boleh kata sabar tu berapa tahun, kerana ia bergantung pada keadaan. Namun memilih bersabar dan memilih berbagai cara, insya-Allah Ta'ala kita akan jumpa jalan keluar. Namun setiap kali kita nampak ada sikit masalah, kita minta jalan keluar cerai, dia tak akan menyelesaikan masalah kita. Bahkan kita patutnya lebih ada keinginan untuk membantu dia. Membantu suami kita dan juga bapa pada anak-anak kita untuk dia jadi berubah. InsyaAllah ada waktunya. Kalau Rasulullah bersabar 13 tahun untuk ubah umat di Mekah, and then Nabi balik semula untuk dakwah lagi, sehingga mereka yang menentang Rasulullah 20 tahun berjaya diislamkan. Jadi suami kita baru 13 hari, 14 hari macam tu lah, atau mungkin 2-3 tahun. Jadi kita anggap ini tahun-tahun mencabar, tapi insya-Allah kita doa, kita minta sahabat-sahabat kita doakan, kepada asatizah doakan. InsyaAllah satu hari nanti kerak-kerak nasi ini akan lembut juga insyaAllah. InsyaAllah. Jazakallah khairan. Soalan yang terakhir, Ustaz, adakah wujud silaturahim antara adik-beradik yang Islam dan non-Muslim? Dan sekiranya wujud, bagaimana cara dan adakah mendapat pahala? Baik, silaturahim ini melibatkan semua Islam ataupun bukan Islam. Bila seorang isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, bernama Ramlah atau Ummu Habibah, bila datang ibunya ke Madinah,
ingin menziarahinya, lalu dia kata, ya Rasulullah, afa asiluha, apakah aku mesti melayan dia? Nabi kata, siliha, hubung dia, itu ibumu. Artinya silaturahim tidak terbatas kerana berlainan agama. Ia kekal. Adik-beradik bukan Islam, dia tetap silaturahim kita. Perlu kita jaga dia. Perlu tunaikan hak silaturahim. Hatta kalau dia mati, kita boleh menghadiri kematian dia atas nama silaturahim kita. Cuma kita tak terbabit dalam upacara keagamaan. Jangan kita pula tukar pegang loceng tu, tukar ketuk-ketuk ni. Itu janganlah. Benda-benda yang berkaitan dengan agama lain. Tapi kita boleh hadir. Sebab ini silaturahim kita. Kita boleh ziarah kubur mereka. Tidak salah menziarah kubur mereka. Ustaz ziarah kubur nak doa apa Ustaz? Bukan mengambil iktibar. Mengambil pengajaran. Sebab kubur ini bukan sekadar kita pergi untuk doa, kita juga mengambil iktibar. Kata Nabi SAW, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur supaya kamu ingat akhirat. Ini kalau seorang, apa hukum saya ziarah mak saya bukan Islam Ustaz, kubur dia? Boleh tak? Boleh. Harus dibenarkan. Untuk apa? Saya nak doa apa? Tak perlu doa apa-apa. Awak cuma melihatnya sebagai muhasabah. Lihat Allah Ta'ala beri awak iman, Allah Ta'ala beri awak kemuliaan ini, dan lihat ini orang yang kamu sayang. Mungkin kerana kita cuai dakwah dengan mereka, cuai lambat menyampaikan dakwah, maka mereka mati dalam keadaan penuh kerugian. Supaya kita tak ulang lagi pada kerabat kita. Ada muhasabah kita. Jadi walaupun bukan Islam, tuntutan menjaga silaturahim kekal. Tidak pernah terhalang ataupun tidak pernah gugur oleh sedikit pun. Allahuakbar. Barakallahu fiik wa syukrullahu lak wa jazakallahu khairan katsiran di atas segala pencerahan dan juga jawapan-jawapan ke atas soalan-soalan yang sebenarnya masih lagi banyak soalan-soalan yang belum dikemukakan dan kita tidak sempat masa untuk mengemukakan soalan-soalan tersebut. InsyaAllah kita akan kongsikan. Sekiranya tuan-tuan simpan soalan-soalan yang tidak dapat dibacakan untuk minggu hadapan insyaAllah bersama Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang insyaAllah. Tuan-tuan dan hadirin dan hadirat, kita tutup majlis kita ini dengan bacaan doa ringkas daripada Tuku Pasir Gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min al-'amal la yurfa' wa min ad-du'a la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.